As-salisu, i'rab jenis yang ketiga. I'rab jenis yang ketiga yang berlaku kepada isim ialah an yakunar raf'u. Kalau sebut i'rab kita ada 3 je jenis. Rafa', nasab, jar untuk isim. Rafa', nasab, jar. Bila rafa', bila jadi fa'il, bila jadi mubtada', bila jadi khabar, naik fa'il, isim kana dan sebagainya. Bila nasab segala jenis maf'ul campur dengan yang tak ada nama maf'ul, tamyiz, mustasna, munada, hal. Yang ni dia kata yang ketiga, rafa' dia dengan dhammah sama dengan yang atas ni, dengan yang tiga-tiga ni. Nasab dan jar. Nasab dan jar. Wan nasbu dan wal jarru, bila dia jadi nasab, bila dia jadi jar, dia dibariskan dengan fathati, dengan baris fathah. Tengok lawan yang atas tadi. Atas tadi nasab dengan jar dengan kasrah dia. Yang ni pula nasab dengan jar dengan fathah. Artinya baris bawah tak ada. Baris bawah tak ada. Dan yang ni dikhususkan kepada isim ghair munsharif. 3. Contoh dia umaru. Umar tak ada tanwin. Yang ada tanwin ni kita panggil munsharif. Munsharifun. Ada tanwin. Ada tanwin kita panggil munsharif. Tak ada tanwin kita panggil ghair. Ghair ni tiada. Munsharif tanwin. Tidak ada tanwin. Tengok Omar ada tanwin? Tak ada kan? Selain daripada Omar, contohnya nama orang Ahmad. Nama bandar-bandar seperti Dimashku, negara Mesir, Misru, bandar seperti Damsyik, Dimashku. Setengah-setengah jamak taksir, contohnya masajid, masajidu. Kalau orang tak tahu kan, mana kita nak tahu isim tu dia munsharif tak munsharif, ada tanwin tak ada tanwin. Setengah-setengah kamu, seperti kamus handswear, kawan tu kan. So dia ada tanda nombor 2. Nombor 2 tu artinya tak ada tanwin. Ini masjid kan? Tengok plural dia. Masajidu, tengok ada 2 atas tu. So kalau ada 2 tu artinya kamu baca ni dengan tanpa tanwin. Tengok dia tulis situ masajid. Baris belakang tu kamu bubuh sendiri. Yang ni baris belakang dia tak bubuh sebab ma'ruf je. Mesti masjidun, mesti bertanwin. Kalau tak ada tanwin dia akan beritahulah ada nombor 2. Contohnya Mesir kan? Tengok. Kalau Mesir ni bermakna bandar, dia bertanwin. Misrun. Amsarun. Tapi kalau Mesir tu negara, sini, Misru. Negara Mesir lah. Ni tak ada tanwin. Ada nombor 2 tu kan? So baca dia Misru. Ini ghair munsharif. Yang ni munsharif. Yang ni tak ada tanwin. Yang ni ada tanwin. An yakuna raf'u bid-dhammati, rafa' dengan dhamma, wan nasbu, an yakuna nasbu wal jarru dan jar bil fathati, dengan baris fathah sahaja. Yang jenis i'rab macam ni dikhususkan wa yukhtassu, dan dikhususkan i'rab yang seperti ini dikhususkan dengan ataupun dikhususkan kepada isim yang ghairi, yang tidak munsarifi, yang tidak bertanwin. Seperti kalimah umara, ka umara. Kan dia katakan ada kaf ni kan? Jar kan? Kaf ni huruf jar. Selepas dia pun kena baca baris fathah. Tak ada baris bawah. Ka umara, tengok. Umara baris atas. Bukannya ka umari. Sepatutnya ka umari. Takulu. You will say. Kamu boleh kata, kamu akan kata. Ataupun kamu berkata, biasanya kamu kata gini. Kalau Umar ni, kalau kita masukkan dia dalam ayat, yakni dia akan jadi fa'il ke? Macam tadi kan? Jadi fa'il ke, naik fa'il ke? Dia jadi mubtada' ke, khabar ke?
maka dia akan dirofakkan dengan dhammah. Contoh sini dia jadi fa'il. Mana-mana yang jadi fa'il, pelaku perbuatan, masuk dalam grup rafa'. Nak tengok dia punya baris dia. Rafa' tu kita tahu. Sebab apa kalau kita tahu rafa'? Sebab fa'il. Kalau kita dah tahu dah vocabulary, ja'a ni makna datang. Ni kepada aku. Omar ni, Omar lah. Jadi ayat tu kita faham, Omar yang datang. Kita faham. So bila kita faham Omar yang datang, maknanya Omar tu pelaku kepada perbuatan ja'a. So bila dia pelaku, nama grammar dia fa'il. So bila dia nama dia grammar dia fa'il, maka dia akan masuk dalam grup i'rab rafa'. Kita kena tengok rafa'. Cuma kita nak tengok baris dia tu baris apa. Dia kata rafa' tu dengan baris dhammah. So sini kena baca ja'ani Umaru. Tengok sini kan? Umaru. Belakang tu kita kira belakang. Tak tanwin kenapa? Kenapa tidak ada tanwin? Kerana dia termasuk isim yang jenis ghair munsharif. Nanti kita akan belajar nanti macam mana klasifikasi isim yang ghair munsharif. Maknanya bila kita kata isim ni ghair munsharif, adakah bebas? Adakah melalui dictionary aja? Ataupun ada kaedah? Nanti ada tajuk khusus tentang isim ghair munsharif. Nak kena isim ghair munsharif. Sekarang ni kita tak sebutlah kenapa dia ghair munsharif ni. Cuma kita tahu Omar ni tak ada tanwin. Bila tak ada tanwin, ghair munsharif. Bila ghair munsharif, masuk dalam grup i'rab yang kelompok yang ketiga ni. Bila dia jadi rafa', salah satunya kerana dia jadi fa'il, maka dia akan di-i'rab dengan baris dhammah. So, betul lah sini kita baca ja'ani Umaru. Tak boleh baca ja'ani Umara. Tak boleh juga ja'ani Umari. Umari tak wujud. Umara hanya untuk kes nasab dengan ja saja kan? Okey, untuk nasab pula, nasab tadi segala jenis maf'ul. Tamyiz, mustasna. Sini dia bagi hanya maf'ulun bih. Wa ra'aitu, aku telah melihat. Baik, sekarang ini kita tak tahu vocabulary. Kita tanya orang ni apa makna, dia kata ini melihat. Yang ni Omar. Jadi kita pun faham yang kena lihat di sini ialah Omar. Jadi kita nak tahu baris belakang tu macam mana? Kita tanya orang, Omar ni, dia ni kalimah jenis yang bertanwin ke tak ada tanwin? Dia kata tak ada tanwin. Oh, kalau tak ada tanwin aku ingat dah. Cara nak i'rab dia, kalau dia nasab, artinya dia jadi maf'ulun bih, maka dia dibaris fathah kan, seperti biasa. Cuma dia tak ada tanwin je. Jadi, ra'aitu Umara. Aku telah melihat Omar. So, Omar tu dinasabkan dengan baris fathah seperti biasa, cuma tidak ada tanwin sahaja kerana dia jenis isim yang jenis tidak ada tanwin. Okey, grup yang ketiga, kita ada 3 je jenis i'rab. Rafa', nasab, jar. So, jar tu bila berlaku jar, saya dah beritahu banyak kali. Jar tu berlaku hanya 2 kes sahaja, sama ada sebelum dia ada huruf jar ataupun sebelum dia ada mudhaf. Dia jadi mudhafu ilaih. Contoh yang dia bagi sini mudahnya bi, ada huruf jar. Jadi marartu bi ni huruf jar kan? So ini kalimah apa ni? Kalimah ghairu munsharif, yakni tak ada tanwin. So bila tak ada tanwin, kalau dia dijarkan, dia tidak boleh dijarkan dengan baris bawah. Dia kena jarkan dengan baris fathah kerana orang Arab tak ada. Semenjak dilahirkan bahasa Arab ni, tak ada lagi orang Arab yang fasih ni dia baca marartu bi Umari. Tak pernah ada. Kerana dia kata berat. Yang tak ada tanwin, kalau baris bawah, dia jadi berat. Berat mulut mereka nak sebut. Jadi yang Arab ni dia bercakap atas dasar ringan dia sebut. Dia yang ringan lah. Kita ni ringan. Apa saja dia hidangkan, semua ringan belaka. Kalau dia kata berat, berat lah. Apa yang mereka cakap ni berdasarkan kepada mereka lah, bukan berdasarkan kepada kita. Jadi, marartu bi Umara. So, marartu ni fi'il kan? So, dia ada fa'il dia. Fa'il. Okey. Kemudian, bi huruf jar. Bi huruf jar, mana-mana huruf jar, dia mestilah bermuta'alliq dengan kata kerja ataupun kalimah yang ada makna kata kerja. Sini ada kata kerja kan? So, bi ni milik marartu. Cuma apa hubungan antara bi dengan Umar? Yakni bi ni merupakan amil. So, dia ada kerja dia. Kerja dia
biasanya dia akan menjarkan isim. Dia akan menjarkan isim. Cuma kita tak tahu jar tu dengan tanda apa. So oleh kerana Omar ni masuk dalam grup yang ketiga ni, jadi jar dia ni dengan tanda fathah, bukannya dengan tanda yang biasa. Tanda biasa bagi jar ialah bagi bawah. Yang ini dikecualikan. So baca dia marartu bi Umara. Jadi Umar majrurun. Dia jar juga. I'rab dia kita kata Umar ni majrurun bil fathah. Bil fathati. Dijarkan dengan baris fathah. Li'annahu isim ghair munsharif. Kerana dia termasuk isim ghair munsharif. Sini kita dah masuk grup yang ketiga ni ialah Umar. So kita ada berapa baris? 2 baris sahaja, iaitu Umaru dengan Umara sahaja. Baris bawah kita tidak ada. Baris bawah akan ada nanti pengecualian bila kita masuk dalam bab isim ghair munsharif, dia akan beritahu kepada kita pengecualian yang akan berlaku kepada isim ghair munsharif. Setengah-setengah isim ghair munsharif apabila masuk alif lam, contohnya masajid ni, kalau kita masuk alif lam, al masajid, jadi dia hilang dah. Dia punya kaedah tadi hilang. Jadi dia akan jadi di-i'rabkan dengan i'rab normal. Yang ini masajidu, masajidah, masajidi. Dah ada dah baris bawah. Artinya isim ghair munsharif ni bila dimasuki oleh alif lam, maka dia akan hilang sifat ghair munsharif dia. Wallahu a'lam bis-shawab. Yang keempat, i'rab kelompok isim yang keempat yang di-i'rabkan dengan jenis mana? Ar-rabi'u. Rabi'u. Kelas yang keempat, jenis yang keempat ialah isim tu ayyakunar raf'u. Rafa' dia dengan bukan lagi dengan baris. Bukan lagi dengan baris. Jadi selama ni 1 hingga 3 semuanya pakai baris. Belakang tu semua pakai baris. Yang masuk yang keempat ni bukan lagi pakai baris, pakai huruf. Contohnya kita ada contohnya abu, perkataan abun, ayah. Akhun, brother kan. Nanti dia akan sebutkan ada 6 jenis kalimah yang mana kalau dia kita nak kata your father ke, Ali's father ke, maknanya idhafah kan, possession. Maknanya ayah tu ayah siapa? Ayah siapa, saudara siapa. Kalau dia melibatkan idhafah, artinya milik siapa, maka abun aku ni dia kena tambah waw. Jadi abu dah. Kalau dia tidak, dia tak kata ayah ni ayah siapa, dia tetap baca abun, aban, abin. Tapi kalau dia kata ayah siapa, ayah Zaid ke, ayah dia, ayah kamu, ayah mereka, so dia punya abun ni belakang dia bukan lagi harakat tapi dia tambah waw. Abu jadi. Jadi abu. Jadi waw tu ganti kepada baris yang berubah, maka waw pun akan berubah lah. Waw tu akan berubah kepada alif jadi aba dan tukar kepada ya. Waw boleh tukar kepada alif kepada ya jadi abi. So kita ada abu, aba, abi. Jadi semua kalimah yang 6 ini dia akan ada waw di belakang, alif di belakang ataupun ya di belakang. An yakuna raf'u bil wawi. Rafa' dia tanda dia lah dengan waw. Bila jadi rafa'? Bila dia jadi fa'il, pelaku perbuatan. Salah satunya. Bila jadi mubtada. Bila jadi khabar. Bila jadi isim kana. Khabar inna. Wan nasbu. Dan dia dinasabkan. Isim tadi dinasabkan dengan alif. Bil alifi. Rafa' dia dengan waw, nasab dia dengan alif. Alif tadi kan? Abu tadi. Belakang tu waw tu. Abu. Inilah dia tanda dia. Tanda dia tu adalah rafa'. Kalau alif, dia jadi aba. Ayah kan? Semua mana father ni.
Ni father ni pun father. Cuma ni father bila dia jadi rafa'. Father ni bila dia jadi nasab. Abah. Wal jarru. Dan jar. Keadaan dia, keadaan jar diperlihatkan oleh huruf ya. Jar dia dengan tanda huruf ya. So alif tadi akan jadi abi. Yang inilah kita kata contohnya Abu Hurairah kan. Dalam hadis selalu kita sebut Abu Hurairah. Kadang-kadang Aba Hurairah. Kadang-kadang Abi Hurairah. So kalau dia baca Abu tu artinya dia rafa'. Dalam ayat tu sama ada dia jadi fa'il ke, mubtada' ke, khabar ke, naib fa'il ke. Kalau Aba mesti dia jadi maf'ulun bih ataupun sebagai maf'ul. Maf'ulun bih ke dan apa-apa yang jenis maf'ul. Kan? Takhsis ke? Aba Hurairah. Munada ke? Wahai Abu Hurairah. Ya Aba Hurairah. Munada. Bila dipanggil. Dia tak baca Ya Abu Hurairah. Dia tak baca Ya Abi Hurairah. So dia baca Ya Aba Hurairah. Ataupun aku melihat. Aku berjumpa. Ra'aitu. Aku melihat. Tak bolehlah Abu. Kena Aba. Abi pun tak boleh. So maknanya Abu, Aba, Abi ini ialah tanda i'rab. Tanda dia duduk dalam ayat ni, dia sebagai apa? Kalimah tu sebagai apa? Fa'il ke? Maf'ulun bih ke? Ataupun selepas huruf jar. Wa yukhtassu. Dikhususkan i'rab yang semacam ini. Dengan ataupun kepada asma'i, isim-isim yang 6. Sittatu. Sittati. Bil asma'is sittati. Isim-isim yang 6 yang muqabbaratan. Muqabbaratan. Kan dalam bahasa Arab mana-mana kalimah isim kita boleh kecilkan dia kan. Pen kalau kita nak kecilkan dia jadi kulai, qalamun, kulaimun. Kan ada sirah dia, ada form dia nak bentuk macam kita bahasa Inggeris kan booklet. Kecil kan, book kecil, buku kecil. So dia ada penambahan-penambahan untuk menunjukkan makna kecil. So dalam bahasa Arab pun ada. Makna abuh ni kalau kita kecilkan dia makna ayah ni ayah kecil. Pendek ke, kecil ke ataupun penghinaan kepada dia. So Ubayyun. Ubayyun. So kalau Ubayyun, kalau dia dikecilkan, maka i'rab dia bukan lagi dengan huruf tapi dengan harakat. Ubayyun, Ubayyan, Ubayyin. Dengan harakat. Sebab tu dia kata syarat dianya yang mukabbarah, yang besar, lawan kepada yang kecil ni. Yang ni musaghar. Al-musagharah. Yang dikecilkan. Yang ni yang dibesarkan lawan dia lah. Maknanya yang kalau yang bukan kecil tu besar lah. Kalau yang bukan kecil, maka dia dianggap besar. Dan dia singular. Muwahhadatun. Muwahhadatun. Kan? Ada kalimah-kalimah yang pakai waw, i'rab dia, waw, alif, ya. Dia bukan singular. Tapi dia tasniah. Dia tasniah. Contohnya, muslimani. Kan? So ada alif tu. Contohnya muslimuna. Ada waw tu kan? So waw tu akan berubah. Jadi muslimina. Tukar kepada ya. So ni jamak. Pakai huruf. Yang ni alif. Tasniah. Pakai huruf juga. Tapi tak. Yang ni, yang grup yang ni. Dia muwahhadah. Dia singular. Ayah. Seorang ayah. Akhun, brother. Seorang brother. Dan penggunaan dia kan mudhafatan. Yang saya sebut tadi, kena kalimah-kalimah yang disebut tu mesti kepunyaan siapa? My brother, my father,
his father, Ali's brother. So maknanya mesti diidhafahkan. Tapi dengan syarat bukan diidhafahkan kepada ya mutakallim. Maknanya my tak boleh. My tak boleh. Pakai ya kan? Ya tak boleh. Dia kata nak idhafah boleh kepada yang selain ila ghairi ya'i ya yang mutakallim. Mutakallimi. Sebab kalau mutakallimi dia jadi abi dah. Ayah aku. Waw tadi tak? Waw tak? Waw dah tak ada. So maknanya dia tak pakai waw. Abung tu kalau kita nak kata ni father, kalau kita nak kata my father, just kita tambah ya aja. Jadi abi. So dia tak perlu pakai waw. Ya ni bukannya ya i'rab kan? So ya ni ya makna my. So untuk idhafah kepada ya mutakallim dia tak termasuk dalam grup ni yang keempat ni. Okey, yang enam tu apa? Isim yang enam tu. Yang pertama wahia. Isim yang enam itu ialah perkataan akhun. Brother. Tapi i'rab dia berlaku bila dia diidhafahkan. Jadilah contohnya kita buat contoh sini, ya lah sebab my tak boleh. Ya. So your brother. So bila sebut your brother maknanya milik saja. So aku ni kena tambah waw dah. Jadi aku. Your sini pakai ka kan? Aku ka. Jadilah your brother. Jadi waw tu tanda rafa'. Tanda rafa'. Maknanya dirafa'kan dengan huruf waw. Wahia aku ka. Aku ka. Perkataan akhun satu. Yang kedua, perkataan abun. Ayah. Dari segi penggunaan, kita buat idhafah lah. Abuka. Your father. Tak boleh abuka. Abun ayah kan? Abun ayah. Kemudian tambah ka, kamu. Jadi abuka. Orang Arab tak ada bercakap macam ni. Dia kena tambah waw. Macam ni. Abuka. Hamuka. Hamuki. Ini mertua. Mertua lelaki kan? Perempuan kan? Kita bercakap dengan perempuan ni. Kata ni mertua kamu ni. Maknanya ini ayah kepada suami kamu ataupun saudara mara belah suami kamu. So kita bercakap dengan perempuan, dengan isteri. Hamuki. Ni hamuki ni. Ini kerabat. Yang ini mertua kamu. Kalau kita ambil mertua kan. Ini mertua kamu. Hamuki. So hamun. Dia tak boleh hamuki. Kena pakai waw. Hamuki. Satu lagi kemaluan. Hanun. Anu kan kita kata anu tu anu. Kemaluan kan. Hanu. Arab panggil hanu. Hanun. So kemaluan kamu kena tambah waw lah. Hanuka. Mulut. Famun. Mulut famun. Min tu bukan huruf asli. Huruf asli dia waw. Sebab tu jamak dia afwahun. Untuk jamak kepada mulut afwahun. Afwahun. Pakai waw kan? Artinya asal dia tu ada waw. Jadi mulut kamu. Famun. Kalau nak kata mulut kamu, mulut dia jadi fu. Fuka. Wafuka. Dan mulut kamu. Mulut kamu besar. Fuka kabirun ataupun wasi'un. Wasi'un.
Fuka. Fuka ahmar. Mulut kamu merah. Bukan mulut kamu merah, bibir kamu merah. So, fuka, satu lagi lafaz zu. Yang memiliki. Lafaz zu, nanti dia ada zu, kalau nasak, za, kalau ja, zi. Zu, za, zi. Yang memiliki. Yang memiliki harta. Kena idhafah. Syarat dia idhafah. Penggunaan macam ni semua idhafah. So, zu malin yang memiliki harta. Orang kaya kan? Kadang kita sebut ghaniyun. Huwa ghaniyun. Dia orang kaya. Huwa ghaniyun. Dia orang kaya. Tapi kita boleh juga ungkap dengan cara lain. Kita kata dia memiliki harta. Huwa zu malin. Okay, huwa mubtada. Zu khabar. Kan kita kata kalau sekiranya jadi khabar, so dia masuk grup rafa'. So dirafa'kan sini dengan waw. Dirafa'kan dengan waw. Baik, sekarang ini tengok dalam ayat. Ayat contoh rafa', contoh nasab, contoh jar. Ja'ani, telah datang kepada aku. Siapa yang datang? Your brother. Jadi your brother tu fa'il. Bila fa'il, akan masuk grup rafa'. Rafa' ni ada tanda dia. Tanda dia dhammah. Tanda dia waw. Okey. Zu, aku ni masuk grup mana? Grup nombor 4. Grup nombor 4 maknanya i'rab dia bukan dengan harakat, dengan huruf. Yang ini huruf waw. Jadi baca dia ja'ani akhuka. Telah datang kepada aku your saudara kamu. Your brother. Jadi aku ni marfu'. Dirafa'kan. Bil waw. Dengan waw. Li'annahu min asma'is sittah. Kerana dia termasuk isim yang 6 tu. Yang di'irabkan dengan yang di'irabkan dengan huruf. Kalau nasab, mestilah dengan alif kan? Ra'aitu. Wa ra'aitu, dan aku telah melihat. So aku tadi akan jadi akha. Akhaka. Aku telah melihat your brother. Adik kamu, abang kamu, saudara kamu. Akhaka. So akhaka ni, perkataan akha ni ialah mansub. Dinasabkan. Dengan apa? Dengan alif. Bil alif. Dinasabkan dengan alif li'annahu, kerana dia termasuk min asma'is sittah. Termasuk dalam kalangan isim yang 6 yang di'irabkan dengan huruf. Contoh jar. Wa marartu, aku telah melalui. Pakai bi. Bi huruf jar. Selepas dia mesti jar. Mesti majrur. Dijarkan dengan baris ke dengan huruf? Dengan huruf sini. Huruf dengan jar. So jar dengan kasrah. Jar dengan huruf. Huruf pula huruf ya. So yang ni valid untuk asma'us sittah. So asma'us sittah ni, aku ni asma'us sittah. So baca dia marartu bi akhika. Aku melalui your brother. Aku melalui saudara kamu. Abang kamu ke, adik kamu ke. Terpulanglah. So akhaka. Bi akhika. Jadi akhi tu, perkataan akhi tu, i'rab dia, akhi tu kan i'rab dia majrur. Dia majrur. Isim yang dijarkan. Dengan tanda apa? Bil ya. Dengan tanda ya. Sebab apa? Li'annahu, kerana dia minal asma'i, termasuk isim-isim yang sittati muqabbarah. Kan? Yang diidhafahkan muwahhadah, mudhafah.
ila ghairi ya'il mutakallim. Kalau nak panjang-panjang lah. Kalau pendek-pendek dah memadai lah. Ni kan kita kata ni dia dijarkan dengan ya, yakfi. Faham tak? Wa kadza, demikianlah al-bawaki, baki-baki yang lain. Maknanya kalimah-kalimah yang lain. Yang ni dia bagi satu je kan. Ni akuka kan. Yang ni akuka nombor satu. Kita boleh ganti dengan abu sini. Ja'ani abuka. Kemudian wara'aitu sini abaka. Marartu bi abika. Kemudian ubah lagi. Untuk abu, hamu pula kan. So hamu. Telah datang kepada aku ja'ani, sini hamu. Hamu. Tak nak berbuka. Okey, hamu sini kena memang ki pun kena. Yang lain tu boleh kita ubah apa-apa pun sini. Ni. Aku hu ke saudaranya ataupun aku Zaid. Aku Zaidin. Boleh apa-apa pun kita ubah. Tapi ki ni tak boleh. Dia khas untuk perempuan saja. Idhafah kepada perempuan. Kamulah dia nak kata isteri perempuan. Pihak perempuan. Perempuan bolehlah kan ki ataupun ha, hamuha, hamuha. Untuk perempuan je lah. Wa kadzalika al-bawaqit, so boleh kita gantikan yang lain-lain lagi ni di tempat ni lah. Okay, sekarang ni kita dah 3 dah lalui, 4 pun dah lalui. 4 ni contoh bagi seperti abu, akhu, hamu, hanu, lepas hanu, zumali ni kan. Fu. Fu kemudian zu. Fu. Kemudian zu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ni bubuhlah apa-apa. Abu apa sini? Yang kita biasa tadi, yang kita kata tadi, Abu Hurairah, Abu Zaid, Abu Ja'far. Wallahu alam bissawab. So baki lagi ada 5 lagi. Boleh? Boleh dah Mama? Boleh berhenti dah? Okey, Ustaz. Okey, alhamdulillah. Syukran, Ustaz. Afwan. Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Okay.